Assalamualaikum semua. Baiklah, cerita ini berkisarkan tentang Ishan, seorang pelajar yang mengalami kesukaran dalam pembelajaran. Dia sering dianggap sebagai kanak-kanak yang lemah di sekolah lamanya. Namun, tidak lama kemudian, seorang guru di sekolah barunya iaitu Cikgu Ramshan Kanika membantunya sehingga menemui potensi dalam dirinya. Oleh itu, mari kita lihat 5 babak dalam movie ini yang berteraskan pendidikan. Babak pertama, ujian dalam bilik darjah. Children, surprise maths test. Baiklah, seperti mana yang kita lihat, babak pertama adalah apabila cikgu kepada Ishan memberikan ujian yang mengejut kepada mereka dan ianya merupakan salah satu kaedah proses ulang kaji pelajaran. Impak dan kepentingan bagi kaedah ini adalah proses ujian merupakan kaedah yang berkesan untuk membantu murid-murid memproses dan mengingat semula ilmu yang telah dipelajari. Dan guru pula berperanan untuk menyediakan soalan berdasarkan silibus pembelajaran, dan guru juga perlu mengendalikan dan mengawal bilik darjah semasa ujian dijalankan. Babak kedua, pendidikan berdasarkan hiburan. Dalam babak tersebut, Cikgu Ram telah menggunakan kaedah nyanyian dan tarian ketika aktiviti suai kenal bersama anak murid. Kepentingan bagi teknik ini adalah untuk menghilangkan rasa bosan kanak-kanak di dalam kelas dan menghidupkan suasana yang ceria. Dan seseorang guru itu seharusnya pandai bernyanyi, menari dan sekurang-kurangnya boleh bermain alat muzik. Mengikut teori Harji dan rakan-rakan, aktiviti hiburan dalam pembelajaran merupakan the process of cheering pupils up and coaching them to learn is not as set student. Menari adalah proses untuk mendapatkan perhatian atau penggerak daripada murid-murid supaya bersedia untuk belajar. Babak ketiga, aktiviti melukis. ड्रॉ करो, पेंट करो, जो जी में आया करो। अपने दिमाग में झांको और एक जबरदस्त टेक्निकल फोटो खींच के बाहर निकालो और पटक दो पेपर। लूटो लूटो मुझे, यहाँ तुम्हें कोई रोटी टोकने वाला नहीं। Dalam babak tersebut memperlihatkan Cikgu Ram memberikan kebebasan kepada anak murid untuk melukis apa sahaja mereka inginkan. Sebab dan kepentingan bagi kaedah ini adalah anak murid boleh berimajinasi dan berfikir di luar kotak tanpa perlu terikat mana-mana tema atau kehendak soalan. Dan guru seharusnya berperanan untuk membimbing murid, memberikan sokongan. Dalam babak tersebut juga memperlihatkan Cikgu Ram memberikan Ishan masa untuk berfikir tanpa menekan. Dan guru juga perlu menggalakkan murid untuk membuat hasil tangan mereka sendiri. Babak keempat, aktiviti luar bilik darjah. Dalam babak keempat, Cikgu Ram melaksanakan pembelajaran di luar bilik darjah. Mengikut teori pembelajaran pengalaman David Cobbs, konteks pembelajaran luar bilik darjah dapat memberikan pengalaman langsung dan fahaman yang lebih mendalam dan mampu diaplikasikan secara praktikal dalam kehidupan sebenar murid-murid. Kepentingan bagi kaedah ini adalah memberikan murid-murid membina hubungan yang lebih kuat dengan alam semula jadi dan sifat akan cinta alam sekitar. Guru pula berperanan untuk membimbing dan memastikan murid dalam keadaan selamat semasa aktiviti dijalankan. Babak 5, aktiviti berasaskan alat bantu mengajar. Untuk babak terakhir, Cikgu Ram cuba membantu muridnya Ishan dalam akademik dengan menggunakan alat bantu mengajar ataupun ABM. Pembelajaran melalui ABM sesuai bagi guru untuk memastikan proses pengajaran dapat berjalan dengan lancar. Kepentingan bagi kaedah ini adalah dapat melahirkan interaksi dan kerjasama di antara pelajar dan guru. Ia juga dapat merasakan keseronokan belajar dan mengelakkan rasa jemu murid terhadap pengajaran guru. Dan guru seharusnya mahir dan faham dalam menggunakan alat ABM dan memastikan ABM tidak berbahaya dan ianya juga tidak mencederakan murid. Kita beralih bagi impak video dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah dapat meningkatkan kesedaran. Video ini membantu saya meningkatkan kesedaran betapa pentingnya kita sebagai seorang guru membimbing anak murid dalam pembelajaran berdasarkan aspirasi kita sebagai seorang guru, iaitu untuk melahirkan anak murid yang seimbang selaras dengan aspek berpandukan ciri iaitu jasmani, rohani, emosi dan intelek. Yang kedua, video ini boleh dijadikan sebagai inspirasi. Video ini membantu saya memahami tentang pendekatan pendidikan itu boleh berbentuk dalam pelbagai jenis seperti nyanyian, tarian dan tidak terikat dengan pembelajaran teori semata-mata. Kaedah ini selaras dengan aspirasi pendidikan Malaysia, iaitu perpaduan yang merujuk kepada perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Video ini sekaligus menjadi panduan kepada saya untuk melakukan perkara yang sama jika bergelar seorang cikgu kelak, seperti memberikan hiburan bersifatkan pembelajaran di dalam kelas.
Pada pendapat saya, video ini sesuai kepada guru prasekolah dan juga rendah kerana mereka boleh menambah ilmu. Dengan video itu juga, mereka boleh melaksanakan kaedah pengajaran selaras aspirasi murid seperti kemahiran berfikir dan pengetahuan selaras falsafah pendidikan kebangsaan. Sekaligus, mereka juga boleh menjadikan karakter Cikgu Ram tersebut sebagai role model mereka. Kemudian bagi kanak-kanak pula, mereka boleh memotivasikan diri mereka untuk sentiasa menimba ilmu. Dan video ini juga membolehkan mereka berfikir untuk mengetahui kelebihan diri mereka. Baiklah, sekian dahulu daripada saya. Terima kasih.